UTV kini berada di Kota Baru 3D Art and Heritage Centre bagi mendekati talent-talent UiTM. Jom! Saya Sarman bin Muhammad, merupakan pensyarah kanan di UiTM Cawangan Kelantan. Di bawah dulu Fakulti Art and Design, tapi sekarang dikenali sebagai Kolej Pengajian Seni Kreatif. Telah berkhidmat di UiTM Cawangan Kelantan ni selama kurang lebih 15 tahun. Di dalam gugusan ataupun disiplin seni halus. Saya banyak involve dengan Persatuan Seni Lukis daripada Terengganu dan juga Kelantan. Saya ahli berdaftar dan banyak event-event dan juga banyak aktiviti-aktiviti bersama berlaku dengan di kalangan komuniti masyarakat setempat, di mana kita menganjurkan setiap bulan mesti ada plan A. Plan A itu melukis di tempat dan kita dalam bentuk berkumpulan. KB3D adalah singkatan daripada Kota Baru 3D Art and Heritage Centre. Ialah sebuah museum bersifat pameran daripada koleksi-koleksi dan juga hasilan alumni UiTM Cawangan Kelantan dan jemputan beberapa lagi alumni yang bekerjasama bagi mewujudkan galeri yang seperti yang dilihat pada hari inilah di Kota Baru. Jadi bermulanya projek ini pada tahun 2019 lagi, sebelum COVID, hasil perbincangan dengan MPKB, di mana MPKB mengutarakan satu idea kepada kita melalui sumbangan ataupun bentuk kerjasama, melihat ruang-ruang yang boleh diisi daripada UiTM ni kepada MPKB, bagaimana nak membangunkan lot-lot kosong yang ada di level 1 Bazar Tengku Anis ni untuk dijadikan pusat ataupun tarikan kepada orang awam datang, dan seterusnya menaikkan lagi bentuk-bentuk perniagaan yang ada di sekeliling ni. Kerana pada awalnya mereka datang pada kita menyatakan bahawa bangunan ni terbiar lebih kurang 12 tahun. Jadi tanpa sumbangan apa-apa, jadi melihat UiTM tu mempunyai satu bentuk kerjasama yang boleh diterapkan bersama. Jadi saya mengutarakan satu idea kepada mereka dengan hasil pembentangan, iaitu mewujudkan satu tempat yang mempunyai tarikan dari segi pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya kanak-kanak, dewasa dan juga pengunjung-pengunjung yang datang negeri Kelantan itu sendiri. Jadi timbullah satu idea di mana kita bentuk dalam bentuk galeri yang bersifat lawat, visit kan, dan juga sharing. Di peringkat awal, hasil pembincangan dan juga hasil penyidikan yang kita jalankan lah, sebagai seorang penyidik juga, kita nampak dari segi kekurangan di Kelantan itu sendiri, kurangnya terdapat suatu tempat yang mana boleh mengumpul kanak-kanak untuk pergi dan juga bermain. Yang hanya dihidangkan dengan gedung-gedung membeli belah dan juga perniagaan-perniagaan. Orang datang Kelantan nampak nak beli batik, nak beli pakaian, nak beli peralatan saja. Tapi untuk kanak-kanak tak ada. Jadi saya nampak dari segi kekosongan itu, kita cuba cadangkan kepada MPKB untuk kita adakan tempat yang bersifat visit dan juga sharing macam ni. Dan timbullah juga daripada persetujuan bersama antara MPKB dengan UiTM, dan kita buat satu penyidikan berterusan, iaitu kita buat lawatan, membuat benchmarking kan, dengan Langkawi, Kuala Lumpur, dan melihat galeri-galeri yang seumpama kehendak yang kita nak kan, dan kita buat satu kertas kerja dan kita bentangkan kepada mereka, dan mereka bersetuju dan juga suka dengan idea dan cadangan kita. Hasil daripada itu, mereka menggunakan kertas kerja yang kita cadangkan, diangkat kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT waktu itu, dan alhamdulillah benda tu lulus. Dan kita pun rasa macam satu pengiktirafan yang besar lah kan.
sebelum COVID 2019, dan waktu COVID kita berhenti ingat ke tak ada dah projek tu, dan akhirnya kita berjaya. Dan benda ni berjaya dalam tempoh COVID, pandemik. Jadi banyak kekangan-kekangan dan juga pengalaman-pengalaman yang alumni dan juga para perunding yang kita buat masa projek ini, dari segi cerita dia, dari segi kepayahan dia, dari segi kesukaran untuk dapatkan bahan, dari segi kenaikan kos bahan sebelum dan selepas masa kita buat projek itu, dan kekangan-kekangan dari segi manpower itu sendiri. Untuk future KB3D ni kita sentiasa berkembang lah. Cabaran-cabaran utama tu biasalah dari segi kewangan. Dan kita insyaAllah kita banyak sokongan-sokongan daripada sumber-sumber ITM sendiri, PBT, MPKB yang kita kerjasama, dan juga geran-geran yang kita boleh guna ataupun kita mohon untuk support kita punya dari segi pengurusan. Perancangan kita nak memperkasakan dari segi marketing lah, supaya bukan setakat masyarakat di Kelantan tu tahu, dan juga daripada pengunjung luar pun bila parking kenderaan mereka kat depan ni, ini adalah satu kawasan yang patut dilawati lah. Wajib dilawati ke KB3D ni. Saya Haris Hilmi, graduan UiTM, khusus seni lukis, seni reka, ijazah sarjana muda, seni halus. Sebelum kita buka Museum 3D ni, saya merupakan salah seorang artis yang dipanggil untuk buat mural-mural dan juga galeri-galeri yang ada dalam Museum 3D ni lah. So kita ada 15 orang semua sekali, termasuk diri saya sendiri. Dan saya juga salah seorang pereka yang mencadangkan desain-desain yang akan digunakan dalam museum-museum ni. And then lepas kita beroperasi, saya salah seorang yang dipanggil untuk menjadi staf tetap di galeri ni lah. So sekarang ni saya sebagai pengurus dan juga curator untuk Museum 3D ni. Sebagai curator dan juga pengurus sudah setahun lebih lah saya berkhidmat di sini. Dah menjadi tugas saya lah, salah satu tugas saya untuk in charge dalam proses baik pulih, restorasi dan juga menambah baik koleksi-koleksi yang ada dalam galeri ni lah. So kita sudah setahun kita beroperasi ini adalah perancangan bagi saya untuk tambah baik. Kita lihat juga feedback pengunjung, mana galeri yang menarik, mana galeri yang kurang menarik. Jadi kita melalui feedback tu mungkin kita akan ubah, kita akan tambah koleksi-koleksi yang ada dalam museum kita ni lah. Sambutan pengunjung setakat ni untuk lokal punya agak memuaskanlah, lebih-lebih lagi bila cuti sekolah ramai pengunjung yang datang. Jadi hasrat saya kita dapat mempromosikan lagi Museum 3D kami ni untuk peringkat yang lebih tinggi, peringkat kebangsaan. So pengunjung-pengunjung luar pun dapat tahu yang Kelantan ni pun ada juga Museum 3D. Cik Amy boleh ceritakan sedikit apa tarikan pertama yang ada dekat 3D Art Museum ni? Baik, untuk bahagian pertama dalam museum kita ni, menggunakan konsep galeri manisan, di mana salah satu galerinya adalah galeri duo yang kita pamerkan makanan-makanan tradisional yang ada di Kelantan, tapi kita buat dengan skala besar, di mana kita boleh pengunjung-pengunjung boleh berinteraksi contohnya dengan nasi tupai kita. Kadang-kadang maksudnya proses untuk membuat sesuatu dia panggil arca ke apa ni? Arca ni lebih kepada replika lah, replika yang berskala besar. Okay, jadi selalunya berapa masa yang diperlukan untuk membuat satu replika ni? Macam yang besar macam ni, biasanya kita ambil masa yang agak lama jugalah. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu, termasuk dengan finishing, colouring apa semua. Proses yang diperlukan untuk buat untuk sebelum, semasa dan juga selepas untuk menghasilkan satu-satu arca ni? Biasanya kita mulakan dengan proses lakaran, lakaran image macam mana kita nak buat, dan kemudian kita buat structure dia menggunakan dawai besi dan semua. And then kita fabricate guna simen dan kita balut dengan canvas sebelum kita masukkan warna dan kemasan akhir lah. Okay. So kalau yang macam ni pula? Sama juga di proses dia. Kita cuba pelbagaikan jenis-jenis makanan
Kita juga ada, selain daripada nasi tumpeng yang berasal daripada Kelantan, kita ada juga nasi impit yang berasal daripada Terengganu, kuih koci. Dan kita juga mural-muralnya memang terfokuskan kepada kuih-kuih tradisional Kelantan lah. Selain itu kita bentuk bahagian ni kita lebih fokuskan kepada moden punya manisan masa moden seperti donat dan juga lollipop. Dan kita juga cuba masukkan tradisional punya manisan seperti kalau Kelantan kita ada coklat nisir kata banjir. Gula-gula Melaka punya gula-gula. Nama saya Raja Muhammad Faiz Syazari bin Raja Abdul Karim, graduan UiTM Fakulti Seni Lukis Seni Reka, khusus seni halus UiTM Shah Alam. Selepas tamat pengajian, saya survive sebagai muralist artis dulu dekat Kuantan. Banyak terlibat dengan job-job mural dekat Kuantan. And then dalam masa yang sama, saya ada buka juga bisnes burger sendiri masa tu. And then barulah dapat panggilan untuk projek Museum 3D ni. Mula-mula saya datang sini pun dapat panggilan daripada kawan juga, salah seorang artis yang terlibat dalam museum ni juga. And then masa tu dalam dilema juga sebab saya ada bisnes sendiri dekat Kuantan. At the same time masa tu pun tengah ada projek mural juga dekat Kuantan. And then saya datang ni sebab saya fikir nak berbakti balik dekat dengan pensyarah saya lama kan, Cik Saman. So tak fikir panjang terus datang untuk join sini. Masa mula-mula tu pun join, saya sebagai department yang buat bahagian efek dekat dalam museum ni. Banyak benda jugalah saya belajar. Dalam setahun lebih tu barulah diserap sebagai penolong pembantu pengurus kepada HIMNI. Saya salah seorang artis yang buat gua tu, macam mana saya belajar carving bentuk gua tu. Itu benda baru lah sebenarnya saya pernah buat sebelum ni. Sebab sebelum ni saya belum terlibat lagi dalam installation, art, semua belum lagi. So sebelum ni more tu mural saja. So bila untuk batu tu, ceritakan sedikit proses tu. Proses dia, kita bermula dengan membuat structure dulu. Structure which is kita welding satu persatu besi untuk membuat structure bentuk kayu, bentuk batu tu. And then selepas dah siap structure, baru kita masukkan dawai. Lepas dah ikat dawai, baru kita plus simen pula. And then bila dah simen tu, tunggu dia kering separuh macam tu, baru kita start carving. Yang carving tu menariknya sebenarnya. Makan masa selama 2 bulan. Total 3 bulan semua sekali, tapi yang gua tu 2 bulan makan masa. Boleh ceritakan sikit kita kat mana sekarang sebenarnya? Kita berada dekat kedai Milo Tonggeng. Milo Tonggeng. Milo Tonggeng. Dia inspired daripada kedai sebenar lah. Yang kedai tu menggunakan cara menonggeng tong Milo tu untuk membuat air dia lah. Itu antara dia punya specialist dia tu lah. So inspired tu, dan kami tukarkan kepada black and white punya painting lah dalam ni, mural. So macam mana saya nampak apa maksudnya dia punya proses untuk melukis ni susah ke, ataupun sebenarnya bila dah ada sketch tu senang dia nak cakap susah tu tak juga, sebab kita orang ni membuat tu based on one viewpoint tau. So macam-macam mana pun kita orang akan tengok daripada kamera yang kita orang stand. So kita akan refer, lepas buat sikit kita akan refer balik, lepas buat sikit kita akan refer balik. Dan baru kita orang akan nampak bentuk dia yang daripada dalam kamera tu lah. Sebab kalau daripada pandangan mata kita akan nampak lah benda tu. Maksudnya ini memang adalah lokasi sebenar lah. Ya, dia inspired daripada kedai sebenar sebenarnya. So saya nampak sekarang kita berada di Galeri Tok Ayah. Ya. Cik boleh ceritakan sedikit apa yang kita ada depan kita sekarang ni? Okey, macam Galeri Tok Ayah ni, dia merupakan konsep upside down lah. Okey, apa yang kita tahu konsep upside down ni dia terbalik. Dan macam mana kalau kami approach pengunjung untuk bergambar dekat sini, which is kami akan beritahu cara untuk bergambar macam mana. Contoh macam mana untuk
specifically di sini. Macam mana cara untuk bergambar dia? Okay, cara dia kami akan suruh dia akan melekat dekat dinding ke atau buat posing cara Spiderman ke, and then selepas ambil gambar tu kami akan minta dia rotate pula gambar tu supaya kita akan nampak biar kita yang terbalik. Dia konsep dia macam tu je lah. Okay, selalu kalau macam untuk yang terbalik ni, selalu berapa lama pula untuk nak set up semua ni? Maksudnya ada tak spesifik alat ataupun spesifik cara untuk memastikan yang perabot ni semua melekat? Macam mana kami apply untuk